Berita Semasa. Sejarah bahasa Melayu dan pelbagai polemik yang mengiringinya. Sejarah. Bahasa Melayu ialah sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan di wilayah Indonesia, Malaysia dan persekitarannya sejak melebihi 1000 tahun lalu. Asal-usul pertumbuhan bahasa Melayu berasal dari Sumatera Selatan di sekitar Jambi dan Palembang. Rekod terawal bahasa Melayu kuno ialah sebuah batu bersurat bertarikh 682 Masihi yang dijumpai di Sumatera Selatan. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Di Indonesia, bahasa Melayu berkembang dan berevolusi menjadi bahasa Indonesia. Kerajaan Malaysia pernah berhasrat menamakan bahasa kebangsaan sebagai Bahasa Malaysia, sebagai bahasa cadangan untuk menentang bahasa Indonesia yang sebenarnya ialah bahasa Melayu yang dipiawaikan dan digunakan secara rasmi sebagai bahasa kebangsaan di Indonesia. Namun konsep itu bertentangan dengan keterangan bahasa kebangsaan yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Selain daripada keempat-empat negara tersebut, bahasa Melayu juga ditutur oleh penduduk-penduduk Melayu di selatan Thailand, Selatan Filipina, Selatan Myanmar, Selatan Kemboja, Selatan Vietnam, Sri Lanka dan Afrika Selatan. Menurut statistik penggunaan bahasa di dunia, penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah 77 juta dan lebih 300 juta jika penutur bahasa Indonesia tergolong dalam bancian. Selain itu, sekira 70,000 orang mampu bertutur dalam bahasa Melayu di Sri Lanka, manakala di China terdapat radio dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu piawai disebut juga sebagai bahasa Melayu standard, bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu moden. Ialah bahasa Melayu Johor Riau yang berasal dari Johor, Malaysia, Riau, Indonesia, seperti yang dipersetujui dan diiktiraf oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei. Bahasa Melayu Johor Riau seterusnya dikenali sebagai induk kelahiran bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa rasmi kebangsaan pada zaman moden. Dialek. Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek dan setiap dialek mempunyai perbezaan ketara dari segi sebutan dan kosakata. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif, bermaksud makna perkataan boleh diubah dengan menambah imbuhan tertentu. Umumnya, kata dasar atau kata akar terdiri daripada kata keja. Penggunaan bahasa Melayu di negara-negara ini berbeza bergantung kepada sejarah dan budaya. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia pada 1968, tetapi bahasa Inggeris masih digunakan dengan luas terutama sekali di kalangan masyarakat Cina dan India, sama seperti di Brunei. Berbeza di Indonesia, bahasa Indonesia berjaya menjadi bahasa perantaraan utama atau lingua franca untuk rakyatnya yang berbilang kaum kerana usaha gigih kerajaan Indonesia dalam menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia. Di Timor Leste, meski telah terlepas dari Indonesia, bahasa Indonesia masih tetap dikekalkan sebagai bahasa rasmi utamanya sebagai bahasa bekerja. Di Singapura, bahasa Melayu dikekalkan statusnya sebagai bahasa kebangsaan walaupun Singapura mempunyai 4 bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris, Cina, India dan Melayu. Di selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang dari Kesultanan Melayu Patani, tetapi tidak memperolehi sebarang pengiktirafan daripada kerajaan. Bahasa rasmi di Malaysia. Apakah bahasa bangsa Malaysia? Bangsa Malaysia yang terbesar terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, iaitu bahasa kebangsaan. Akta Pendidikan 1963 dan 1967 juga mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermaksud bahasa Melayu bukan bahasa bangsa Melayu tetapi adalah bahasa bangsa Malaysia. Di Malaysia, bahasa Melayu mengalami perubahan nama beberapa kali. Pada awal 1970, bahasa Melayu dinamakan Bahasa Malaysia atas sebab politik untuk menentang bahasa Indonesia. Namun nama Bahasa Melayu digunakan semula dalam masyarakat.
Bermula tahun 2007, Bahasa Kebangsaan Malaysia dinamakan kembali kepada Bahasa Malaysia sebagai simbol bahawa bahasa ini ialah bahasa untuk semua dan tidak mengira kaum. Namun begitu, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab menurut Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Sehingga sampai masa ini, tiada pertukaran nama bahasa Melayu ke bahasa Malaysia terjadi. MABIM atau Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia merupakan sebuah badan kebahasaan serantau yang ditubuhkan untuk merancang dan memantau perkembangan kesemua baku-baku bahasa Melayu Nusantara yang dituturi di rantau ini. Majlis ini dianggotai oleh 3 negara, iaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. MABIM merupakan kesinambungan kepada Majlis Bahasa Indonesia Malaysia, MBIM, yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972 setelah satu penyataan bersama ditandatangani oleh Tun Hussein On, Menteri Pendidikan Malaysia, dan Bapa Masyuri Saleh SH, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 23 Mei 1972 di Jakarta. MBIM menjadi MABIM apabila negara Brunei menganggotai majlis ini pada 4 November 1985, iaitu pada persidangan yang ke-24. Singapura masih menjadi negara pemerhati majlis sehingga kini. Pada awal tahun 2004, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan MABIM mencadangkan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi ASEAN memandangkan lebih separuh jumlah penduduk ASEAN mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, perkara ini masih dalam perbincangan. Polemik. Baru-baru ini, isu bahasa Melayu kembali menjadi perbincangan. Selepas Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Perkara itu disampaikan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo ketika melawat negara jiran itu pada November 2021. Bagaimanapun, ini menimbulkan polemik yang sedikit panas antara kedua-dua negara. Walaupun Presiden Joko Widodo bersetuju dalam perbualan itu, apa yang dikatakan Ismail Sabri itu mengundang pihak yang pro dan kontra dalam negara, juga di negara seberang. Yang pro di Malaysia mengatakan bahawa apa yang diusulkan oleh Ismail Sabri itu bagus, mengenangkan penutur bahasa Melayu bukan sedikit. Dan kita semua maklum, bahasa Melayu bukanlah bahasa yang baru lahir semalam atau baru lahir 50 tahun sebelum ini. Bahasa Melayu adalah bahasa persuratan, bahasa lingua franca suatu masa dulu, bahkan bahasa ilmu dan kitab-kitab lama. Sementara mereka yang kritis dan sinis pula kerana dilihat Ismail Sabri seakan tiada idea baru selain bermain dalam isu populis. Di Indonesia pula, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim menyanggah idea Ismail Sabri. Bahasa Indonesia dituturkan lebih ramai dari orang Melayu di Malaysia sendiri. Dan di Indonesia, Melayu itu adalah etnik atau suku, sama seperti lain-lain etnik di Indonesia. Polemik internal di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu dijamin perlembagaan sebagai bahasa rasmi di Malaysia, namun pada fasa ke-17, iaitu Menteri Pendidikan diberi kuasa untuk mengecualikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan di sekolah vernakular. Inilah menjadi penyumbang masih ramai lagi rakyat Malaysia tidak fasih bahasa Melayu. Ramai kalangan menganggap fasa ke-17 perlu dihapuskan jika Malaysia serius untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sering dipandang rendah atau boleh diertikan sebagai ditolak kerana beranggapan bahasa itu hanya digunakan di Malaysia, bukan bahasa global, tiada nilai ekonomi dan tiada nilai profesional. Kaum Cina lebih selesa memilih Mandarin, Hokkien dan Kantonis dalam semua urusan. Hal ini diburukan lagi apabila segelintir warga negara yang tidak boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik ketika berurusan di sektor kerajaan seperti hospital, polis, kastam dan imigresen sehingga terpaksa meminta bantuan orang lain. Apa pendapat anda tentang bahasa Melayu ini? Sila tulis di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton.
Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial.